Hai, Assalamualaikum. Welcome back to YouTube channel. Terima kasih kepada yang mana dah klik video ni. Aku doakan korang dimurahkan rezeki dan diberikan kesihatan yang berpanjangan, geng. InsyaAllah. So geng, hari ni aku nak share dengan korang satu lagi pengalaman seram aku ketika aku syuting cerita So cerita ni berlaku baru lagi, boleh katakan baru jugalah, dalam 2019. Tak silap aku cerita ni kan. So cerita ni boleh katakan agak horror lah. Sebab korang siapa yang baru join video aku, so, memang dulu aku memang banyak terlibat dengan shooting, especially shooting horror. So memang horror ni boleh katakan memang favorite akulah, lebih kurang macam tu kan. Jadi nak dijadikan cerita, aku telah dipanggil oleh satu production untuk aku direct sebuah cerita yang mana bila aku baca skrip cerita tu, and then cerita tu agak heavy, boleh cakap macam tu. So jalan cerita tu memang heavy, dan bagi aku benda tu memang aku suka. Sebab benda yang melibatkan rumah, tempat-tempat yang seram, memang aku suka geng. Tu dah jadi macam favorite aku lah, lebih kurang macam tu geng. So macam biasa geng, bila dah dapat skrip apa semua, aku ni kena cari talent. First kali aku kena cari tempat, aku kena Ricky tempat. Siapa-siapa yang tak tahu pasal Ricky ni adalah satu proses yang mana korang pergi ke, kau macam survey lah, lebih kurang macam tu. Korang survey tempat-tempat untuk korang buat shooting. Korang kena tengok lah dari segi sesuai tak dengan skrip korang, and then tempat tu selamat ke tak. Banyak aspek lah untuk korang Ricky tu kan, untuk tengok power supply apa semua kan, ada ke tak kat tempat tu. Jadi aku memang suka shooting di tempat yang betul-betul berhantu. Jujur aku cakap, kalau ada orang yang bagi tahu tempat itu berhantu, tempat ini berhantu, so tempat tu lah menjadi pilihan aku. Tempat tu memang akan jadi pilihan aku. Sebab bila kita shooting di tempat yang macam tu, mood seram tu akan datang dengan sendirinya. Maknanya benda tu akan datang sendiri, mood seram. Dan pelakon tak perlu nak buat-buat seram. Sebab kita orang ni bukannya orang kata artis yang betul-betul artis tau. Kita orang just shooting untuk YouTube sahaja kan. So bila pemikiran aku masa tu lah, bila shoot di tempat yang seram, mood seram tu akan datang sendiri. Jadi aku pun Ricky lah untuk carikan sebuah tempat. Carilah tempat-tempat tu. So masa tu aku Ricky, alhamdulillah aku jumpa sebuah rumah yang betul-betul rusak. Rumah ni masa tu tak silap aku dah dalam pukul 6 lebih. Tempat dia aku tak boleh nak beritahu. Kalau siapa yang tahulah kan. Tempat ni aku jumpa pukul 6 lebih. Masa tu dah nak gelap lah kan. Jadi bila aku masuk ke dalam rumah tu, and then aku tengok dia punya kedudukan, dia punya orang kata strategiknya rumah tu kan, aku jadi macam tertarik. Aku dah tertarik dengan rumah tu. Jadi aku terus cakap dekat PA aku cakap, aku proceed dengan rumah ni. Aku beritahu yang memang aku nak proceed dengan rumah ni. Sebab rumah ni memang cantik. Cantik bukan maksudnya cantik design dia, bukan. Cantik untuk buat shooting cerita horror tu kan. Sebab dengan ada akarnya yang berjala apa semua, bagi aku rumah tu menepatilah ciri-ciri ataupun menepati SOP yang aku nak. Lebih kurang macam tu lah. Jadi malam tu kita orang pun ada buat meeting dekat studio aku. Especially yang specialnya geng, tempat yang aku pergi tengok tadi memang dekat je dengan studio aku.
Bukan studio sekarang lah, studio yang dulu. Memang dekat gila. Kalau jalan kaki insya-Allah sampai. Memang dekat gila. Jadi masa tu aku aku ada buat meeting dengan kru, dengan pelakon sekali. And then aku tunjukkan di tempat yang aku nak shooting apa semua. Masa tu bila aku tunjuk gambar rumah tu geng, majoriti kru dengan pelakon senyap. Diorang senyap. Tak tak kata ya dan tak kata tidak. Masa tu mungkin diorang tergamam kot dengan kawasan tu. Sebab kalau korang tengok memang betul-betul horror tempat tu. Sumpah demi Allah. Jadi tak cakap banyak, kita orang pun terus proceed untuk shoot dalam masa 3 hari lagi. Jadi malam tu kita ada buat script reading apa semua. So far Alhamdulillah tak ada sebarang gangguan langsung lah berlaku pada malam tu kan. Jadi dan kita shoot tak silap aku rumah tu kita shoot untuk hari kedua. Hari terakhir. Hari last baru kita shoot rumah tu. Dan hari pertama, hari kedua kita shoot di kawasan lain lah. Untuk pengetahuan korang, kalau shooting dia bukan ikut turutan tau. Maksudnya okay, scene 1 contoh dekat pasar, scene 2 dekat pantai. Kita bukan macam tu tau. Kalau shooting, contoh lah scene 1, scene 8, scene 6, scene 1, scene 6, scene 8, scene 12 di dekat pantai contoh. Kita akan shoot di tempat pantai dulu. Maknanya kita akan lompat scene. Jadi disebabkan scene yang shoot di rumah tu, di rumah yang seram tu, agak hardcore bagi aku dan untuk pelakon-pelakon lain. So aku letak rumah tu hari terakhir geng. Shoot untuk hari terakhir. Jadi Alhamdulillah 2 hari kita shoot, Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Jadi untuk hari ketiga geng, kita ada 2 sesi tau. Dan hari ketiga ni boleh katakan semua pelakon terlibat. Kita ada lebih kurang dalam 4 scene. 4 scene di rumah tu saja. So hari terakhir memang kita akan wrap dekat rumah tu. Jadi so tengah hari tu kita orang dah shoot dah. Tengah hari tu kita dah shoot kat situ. Alhamdulillah tengah hari pun tak ada masalah apa kan. Okey je, semua berjalan dengan lancar. Tak ada kata gangguan ke apa kan. So tengah hari tu kita shoot tengah hari. Tak silap aku kita orang habis shoot dalam tak silap aku sebelum maghrib lah. Sebelum maghrib kita orang habis shoot dekat situ. And then kita orang pun terus balik dekat studio. Sebab studio dekat kan, terus balik kat studio. Bila dekat studio ada yang rehat apa semua kan, nak solat apa semua, nak mandi. So ramailah kru-kru dan pelakon yang ada kat situ. So dalam masa yang sama kan, tiba-tiba PA aku ni datang beritahu aku yang Syak, aku rasa ada scene yang tertinggal. Dia bagi tahu aku macam tu kan. Aku ni jenis macam pantang betul lah kalau ada scene-scene yang tinggal. Mungkin director-director lain pun benda yang sama kot. Memang pantang kalau ada jenis yang satu scene atau 2 scene yang tinggal. Nak pergi ke tempat tu balik, malas lah. Boleh katakan malas lah. Jadi nak tak nak, untuk nak selamatkan cerita tu daripada hancur macam tu je. Sebab kos dah keluar banyak kan. Jadi aku cakap tak apa, aku just ajak pelakon dalam 3 orang. Lepas tu cameraman dengan lighting. Aku ajak 5 orang tu. Yang lain semua ada dekat studio. Hantu pun ada dekat studio. Adalah member aku tu yang jadi hantu. So aku beritahu lah, sebab malam ni melibatkan hantu kan, banyak scene hantu. Jadi aku beritahu lepas solat maghrib aku nak terus make up hantu. Sebab lepas isyak kita nak sambung scene yang malam lah dekat rumah tu kan. Jadi aku dengan kru yang ni keluar pergi dekat surau, continue shooting yang scene yang tertinggal tu lah. And then shooting. Jadi dalam setengah jam, sejam lebih juga aku ada kat situ. Pukul 8 aku baru siap shooting. And then aku terus balik kat studio untuk bersiap nak pergi ke rumah tu lah untuk shoot
berbaki dalam 3 scene lagi lah kat rumah tu kan. Jadi bila aku sampai, tiba-tiba makeup artist ni panggil aku. Makeup artist lah, yang makeup special effect ni, dia panggil aku. Dia cakap, Syak, sini kejap, aku ada benda nak beritahu kau. Lebih kurang macam tu lah geng. Jadi dia pun tarik aku pergi ke kitchen, kawasan minum-minum apa semua yang jauh daripada orang sikit. So aku tanyalah dia, kenapa kan? Dia bagi tahu aku, masa aku pergi syuting, dia dengan artis dalam bilik, dia bagi tahu. So tengah make up effect kawan aku tu kan. And then masa tu pintu tak tutup, pintu terbuka je kan. And then dia nampak aku tercegat depan pintu kan. Dia nampak aku tercegat depan pintu. And then aku panggil dia. Aku cakap, sini kejap. Lebih kurang macam tu kan. Dia pun bila dengar aku panggil kan, macam tergesa-gesa kan nak keluar daripada bilik kan. So bila dia pusing and then dia nak keluar daripada bilik kan, dia baru terfikir yang aku mana dekat studio, aku dekat set sebab nak habiskan scene yang tertinggal lagi. Jadi dia fikir dalam kepala otak dia, siapa yang panggil dia? Kan? Masa tu dia dah mula tergamam. So dia pun keluar daripada bilik tu. Bila dia keluar geng, dia cari aku. Sebab dia fikir macam mungkin aku dah siap shoot apa semua kan. So dia cari-cari aku sampai ke dalam tandas geng. And then alhamdulillah, memang aku tak ada. So yang menjadi persoalan ni, siapa yang panggil dia geng? Siapa yang menyamar jadi aku? Siapa geng? Jadi bila aku dengar cerita tu, aku just bagi tahu dia, kau jangan bagi tahu siapa-siapa pasal isu ni. Sebab aku tak nak bila masa syuting ataupun dalam syuting, bila benda ni tersebar luas, pelakon akan jadi takut. So bila pelakon takut, benda tu akan mempengaruhi mood dia masa syuting. Dan aku beritahu, tolong rahsiakan benda ni. Lepas pada syuting kau nak cerita ke nak beritahu ke, itu terpulang, kau cakap. And then so kita syuting lah. Kita syuting, and then tak cakap banyak, aku arahkan semua kru dengan pelakon-pelakon aku menuju ke rumah tu. Tak silap aku, kita orang starting lambat. Sebab faham lah isu yang scene yang tertinggal apa semua. Tak silap aku dalam pukul 9.30 baru kita start shooting. Kau orang bayangkan 3 scene dalam satu malam, pukul 9 malam. Satu scene memakan masa setengah jam ataupun sejam tau untuk set up lampu. Siapa yang berada dalam bidang shooting, dia akan tahu betapa susahnya nak set up lampu untuk malam. Dia bukan just pacak macam tu je lampu. Dia banyak lagi orang kata susah lah. Senang kata susah. Nak set up lokasi, nak set up bagi macam-macam. So memakan masa dalam setengah jam ataupun sejam lah untuk set up saja. Aku yang mana aku tahu, aku beritahu kau, set up saja memang dah lama geng. So bila sampai di perkarangan rumah tu geng, sebelum starting apa-apa, aku starting dengan doa dululah untuk untuk Tuhan, untuk Allah lindungi kita orang daripada benda-benda yang tak elok apa semualah. Jadi kita pun doa lah. So masa doa tu geng, aku perasan yang pelakon, talent, kru, mata diorang ni terpandang di satu sudut dekat rumah. Aku perasan yang diorang tengok dekat tingkat 2 dekat rumah. So untuk pengetahuan korang, tingkat 2 dekat rumah tu, dia macam ada pohon tau. Nak cakap rumah ni
Terlalulah lama sampai ada pohon atas rumah. Jadi aku tak cakap banyak. Aku memang tak pedulikan benda tu. Aku teruskan baca doa and then teruskan shooting macam biasa, geng. Shooting macam biasa. Walaupun banyak juga aku dengar kru-kru ni aku ni merengek maksudnya mengadu. So masa pegang kamera tu ada benda sentuh kat belakang, ada bunyi orang panggil apa semua. Ada yang sampai kameraman aku yang dia cakap kat aku, ada masa dia naik tangga, sebab kameraman ni dia kena tunggu pelakon naik ke atas kan. So dia kena sorang-sorang lah naik ke atas tu untuk berjaga kat depan tangga kan. Korang bayangkan masa dia naik tangga, dia dengar ada suara yang panggil dia macam ni tau. Lebih kurang macam tu. Tapi bila dia toleh, tak ada siapa-siapa pun kat belakang tu kan. So masa tu dia memang dia cakap memang aku dah takut gila babi kan. Tapi sebabkan tugas, aku teruskan jugalah benda Allah ni kan. Jadi shooting. Alhamdulillah 3 scene siap dalam pukul 1:30 pagi. Tak silap aku. Tak tahulah macam mana malam tu alhamdulillah lah. Semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Semua berjalan dengan lancar. Jadi sebelum balik, kita orang biasalah untuk bahagian kru, dia akan kemas-kemas barang apa semua. Dan di satu tempat lagi, mana artis-artis berkumpul lah, pelakon-pelakon ni berkumpul kan. So masa aku pergi kat kru apa semua, so far alhamdulillah yang budak-budak kru semua okey, tak ada masalah. So aku pergi pula dekat budak-budak pelakon kan. And then masa aku sembang-sembang dengan pelakon pada malam tu, aku perasan yang ada seorang pelakon ni, dia lain tau. Semasa kita orang tengah borak-borak apa semua, tengah suka-suka, tengah sembang-sembang apa semua, dia ni seorang yang senyap lah, tak bercakap. Sebab biasa budak ni jenis yang have fun sebenarnya, yang wah. Tapi malam tu aku rasa macam wah ya, dia pelik. Aku boleh cakap dia pelik. Dia lebih macam suka sendiri, lebih kurang macam tu. Dan masa tu aku merasakan macam something wrong. Betul lah aku cakap, aku dah mula rasa macam something wrong. And then sebelum balik, lepas tu kita orang ada buat jamuan sikit, makan-makan sebelum tidur kan. Sebelum tidur, so makan lah, kita orang makan dengan kru, dengan artis semua, satu table lah, satu table besar kan. So aku memilih untuk menghadap perempuan tu, artis perempuan tu. Dan masa dia makan kan, aku perhati yang dia ni lain tau. Masa makan tu dia macam main-main, asyik termenung. Sampai satu tahap aku macam syak, macam something wrong lah dengan budak ni kan. Dan member-member dia pun sama juga, merasakan sesuatu yang berlainan terhadap diri dia. Sebab member perempuan dia cakap, bila masuk dalam bilik dia terus senyap, tak bercakap dengan orang langsung. Jadi benda tu macam agak pelik lah kan. And then lepas pada makan tu geng, aku panggil aku punya PA, and then aku panggil kru aku semua. Kita orang cakap lah pasal benda ni kan. Dan bila bincang-bincang, kita orang bincang-bincang untuk panggil perempuan tu masuk dalam bilik kita orang. Dan tak lama kemudian perempuan tu pun masuk. Jadi masa tu dia masuk dengan keadaan macam tak ada apa, tak ada apa, macam happy-happy kan. Tapi aku dapat merasakan yang sebenarnya ada benda yang tak kena. Bila tanya, okey, dia cakap okey, tak ada masalah, okey. Dan bila tanya buat kali kedua, tiba-tiba perempuan tu menangis. Tak tahu sebab apa, tiba-tiba menangis. Dia menangis macam ada sesuatu yang nak bagi tahu kita orang. Dia menangis. Aku ringkaskan cerita ni sebab cerita ni panjang sangat. And then dia menangis. Kita orang pun tak boleh nak buat apa sebab dah lewat apa semua. Kebetulan member aku ni dia pandai juga buat, pandai juga berubat, lebih kurang macam itulah.
Dia pandai juga untuk berubah orang apa semua. Dia pun terus buat air tawar, baca-baca sikit, dan alhamdulillah benda tu keluar daripada tubuh budak perempuan tu lah. Jadi lepas pada selesai apa semua, aku pergilah dekat member aku ni kan. Aku tanya dia kan, apa sebenarnya masalah ni kan. Adakah kru kita orang ni ada buat salah kan. Jadi member aku ni beritahu yang ada salah seorang daripada tim aku. Ada salah seorang daripada tim aku. Dia ni pergi masuk ke dalam rumah tu geng, and then dia pergi azan dalam rumah tu. Disebabkan dia pergi azan kat dalam rumah tu, jadi benda tu marah. Sebab itulah dia masuk dalam tubuh perempuan tu. Kebetulan pula yang perempuan tu sebenarnya hari tu dalam keadaan kurang bersih lah. Sedang kata period lah, lebih kurang macam tu. Okey, selesai pada kejadian malam tu, bersambung pula geng. Okey, bila dah selesai, bila dah wrap, semua dah balik. Masa tu aku dekat studio geng. Ni hari lain pula. Hari lain selepas dalam 2-3 hari selesai syuting, aku ni dengan satu editor aku ni tengah edit video lah. Tengah edit video. So bila tengah edit video ni, tiba-tiba editor aku ni geng panggil aku. Syak, mesej sekejap lah. Aku cakap, kenapa kan? Kenapa ni Ming? Dia nama Ming. Dia cakap, kau tengok footage ni. Jadi aku tengoklah footage dia kan. Kenapa dengan footage ni? Okey je aku tengok. Dia cakap, siapa yang ada di sebalik tiang tu? Sedangkan talent hantu kita ada dekat tempat lain. So siapa ni yang tu aku memang seram gila geng. Aku seram gila. Korang bayangkan talent hantu kita orang ada kat tempat lain, dalam frame yang sama. Talent hantu kita orang tu ada, boleh katakan belah kiri kan. Tapi siapa yang ada belah kanan ni kan? Ada susuk perempuan kan, pakai baju bah putih sama je macam talent aku, dan berambut panjang. Aku akan cuba untuk cari footage tu untuk share kat korang. Tapi kalau tak ada, aku minta maaf. Sebab aku tak tahulah ada lagi ke tak kan. Kalau ada, aku akan share kat korang. So lepas pada kejadian tu, alhamdulillah tak adalah apa-apa gangguan lagi lah setakat ni. Alhamdulillah. So itu sajalah cerita aku untuk hari ni. Siapa-siapa ada pengalaman seram, korang jangan segan silu, boleh share dengan aku dekat IG, dekat Facebook, tak kisahlah kat mana-mana. InsyaAllah nanti aku akan ketengahkan cerita korang. Dan sebelum tu geng, jangan lupa tekan like, share dan subscribe geng channel aku, untuk aku lagi bersemangat nak buat video-video yang menarik untuk korang. So geng, berjumpa kita lagi geng dalam next video. Assalamualaikum.